Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini juga, kalau kita sepintas selalu kita dengar macam perkara biasa yang diajarkan di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah. Tetapi sebenarnya rukun iman yang wajib percaya kepada Allah, wajib percaya kepada malaikat, rasul, kitab-kitab, hari akhirat, qada dan qadar, semua ni dia bukan sekadar yang sepatutnya diajar di peringkat sekolah rendah, tetapi lagi tinggi orang tu belajar, lagi hebat dia kena memahami tentang rukun iman. Kerana bila mana dia keluar di lapangan, lulusnya daripada universiti, dia menjadi seorang arkitek, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia akan jadi arkitek yang penipu. Arkitek yang penipu. Sepatutnya bahan campuran yang sepatutnya simen sebanyak mana, pasir sebanyak mana, air sebanyak mana, yang patut diikuti sebagai garis pandu, guideline dia, itu yang dia belajar. Tapi kalau dia tak beriman kepada Allah, dia anggap mudah. Janji jalan je lah, ya. Saya dulu tuan-tuan, bila kita keluar universiti dulu, tak ada kerja juga peringkat awal. Kerja lah, kontrak-kontrak pun sementara nak masuk kerja yang sebenar. Kerja juga lah, kacau simen, buat bangunan. Sementara nak dapat kerja yang betul dengan kelulusan kita, kerja jadi halal. Jadi ada kerja yang kita buat, jabatan kerajaan. Bila jabatan kerajaan, secara automatik dia akan dipantau oleh jurutera JKR. Jadi bila kita dah buat kerja, yang jurutera JKR ni pun yang arkitek dia, yang apa dia punya tu, datang duduk situ, isap rokok, minum air macam biasa. Bukan dia tengok pun orang buat kerja. Sekali lagi bila dia nak balik ke pejabat dia beritahu, dah saya nak balik lah, kacau simen. Barulah dia suruh kacau ikut spek yang dia nak. Pasir banyak mana, batu banyak mana, simen banyak mana, air banyak mana, buat seketul. Yang seketul itulah yang dia buat balik. Nak tunjukkan di pihak dia, ini dia punya, orang katakan, bahan yang dibuat jadi ini dia. Kali dia cek yang dibawa balik memang betul, tapi yang dibuat tak ikut spek. Sebab apa? Sebab dia anggap dia buat kerja tak dipantau oleh bos atas dia. Tapi kalau dia beriman, dia sedar bahawa dia sedang dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang dipantau oleh malaikat. Sebab tu berapa banyak kadang-kadang bangunan-bangunan yang runtuh, buat tak sampai tempoh dah runtuh. Sebab apa? Sebab berlakunya unsur-unsur penipuan dalam gerak kerja. Sebab tak beriman kepada Allah. Peringkat awal dulu, sekolah rendah, belajar betul-betul, hafal beriman kepada Allah, malaikat. Tapi bila sekolah menengah, dah mula tinggal sedikit. Masuk universiti, dah langsung tak pedulikan. Ini remeh ni, bab beriman pada Allah, malaikat. Jadi apa yang disebutkan di sini bahawa beriman dengan kewujudan Allah merupakan hubungan yang kuat dan pertalian yang sangat kukuh antara Khaliq, iaitu pencipta, dengan makhluk. Kena ada hubungan yang kukuh. Supaya apa? Supaya kita sedar diri kita hamba Allah itu sebagai Khaliq, pencipta. Dan keimanan ini bukanlah hanya semata-mata ucapan yang keluar daripada mulut saja. Keimanan dia sebenarnya dia merupakan akidah ataupun kepercayaan yang timbul daripada hati seseorang tadi, yang didorong oleh perasaan cinta, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi datangnya daripada hati. Sebab itu Allah berikan peringatan kepada kita. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Allah berikan peringatan. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi bagi tahu kepada umat-umat apa yang Allah pesan. Qul, bagi tahu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum.
jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu. Sebab benda ni kita akan ada belaka. Ya. Kalau dia tak ada isteri pun setidak-tidaknya dia ada bapa. Kemudian dia ada anak berkeluarga. Ada pula isteri. Kemudian ada pula harta yang dilimpahkan kepada kita hasil daripada perniagaan, hasil daripada segala-gala. Apa kata Allah? Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri kamu atau suami kamu dan kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka itu, jika semua itu kata Allah menjadi perkara-perkara yang kamu sangat cinta lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah kata Allah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Dalam surah At-Taubah selalu kita jumpa ayat. Allah ingatkan kepada kita supaya kita boleh mencari pasangan hidup. Nabi tersebut berkahwin itu sunnahku. Jadi kahwinlah. Ya. Itu yang kadang-kadang kahwin satu dia kata baru ada sunnah sikit, kahwin dua bagi sunnah banyak sikit, kahwin sampai 3, 4 tak kira lah, tapi kahwin itu diizinkan oleh Allah. Tapi jangan sampai yang diizinkan oleh Allah itu melampaui batas sehingga kita melupakan pencipta kita yang asal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kan Allah dah sebut dah. Kalla innal insana la yatqa. Manusia itu kata Allah jenisnya melampau batas. Bagi betih nak peha. Daripada solo dibenarkan berkahwin berkeluarga. Tapi bila dah berkahwin dan berkeluarga, ada anak lebih dikasihkan daripada kasih Allah. Isteri dia lagi sayang kepada suami, suami lebih sayang kepada isteri berbanding sayangnya kepada Allah. Semua itu akan membawa bahana. Harta benda Allah beri, gunakanlah harta benda itu. Tapi gunakan jalan mana? Jalan yang Allah redha. Sebab itu Allah sebut dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah nyatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, nak atau tidak, aku tunjuk kepada kamu satu peluang perniagaan, satu peluang bisnes yang boleh selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa dia perniagaan yang Allah nak tunjuk tu? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi awalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata berjuang, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, berjuang pada jalan Allah. Ini satu perniagaan. Tapi kita pada hari ini kadang-kadang dilimpahkan oleh Allah dengan harta kekayaan sehingga menyebabkan kita lalai dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak kena. Allah berikan perniagaan kita meningkat. Tapi kita tak gunakan harta yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita, keuntungan yang Allah limpahkan kepada kita itu, kita tidak gunakan pada jalan Allah, sebaliknya kita gunakan pada jalan kemaksiatan. Memang kita akan lihat seolah perniagaan kita makin meningkat. Tetapi apa guna kita mendapat peningkatan dalam urusan di dunia, sedangkan di akhirat kita merudum jatuh sehingga tidak ada apa pada diri kita pada yaumul akhirat nanti. Itu kena ingat, Allah beri kepada kita ni rezeki, kena gunakan pada jalan Allah, baru selamat daripada azab yang pedih. Hari ini kita dapat
Kekayaan hasil pada perniagaan kita, kita taja sana, taja sini. Termasuk kita menaja anugerah juara lagu. Dulu ku putih. Sekarang ni ku putih dah kurang taja dah. Tak tahulah kot dah makin hitam sikit dah kot. Sekarang dia pergi pula apa, Noah ke apa benda apa. Taja pula anugerah juara lagu. Hadiah pertama 100,000. Kenapa mereka menaja program-program yang beruntuk maksiat ni? Kerana mereka mengharapkan habuan dunia. Kalau betul nak taja, datanglah taja surau tuan-tuan. Tak muat ni semayang sampai keluar tu pun. Ni belum lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan besok melimpah besok. Tak ada pula yang datang nak taja, nak perbesarkan surau tuan-tuan. Sebab apa? Tidak ada ganjaran. Habis sangat bagi taja-taja, lepas menaja surau tuan-tuan, tuan-tuan jamu lah makan mi kari ke apa kan. Dia kata mi kari, cari kat tempat lain pun ada. Dia nakkan supaya lebih besar lagi imbuhan yang dapat. Tetapi sayangnya imbuhan itu adalah di mata dunia, tidak pada yaumul akhirah. Ingat apa kata baginda Nabi SAW, tidak akan berganjak kaki seorang hamba itu pada yaumul akhirah, kata baginda Nabi, selagi mana tidak selesai 4 perkara. Pertama, Allah akan tanya dia tentang umurnya. Umur yang kita miliki ini ada yang 30, 40, 50, 70, ada yang 100 lebih. Umur yang Allah kurniakan ini kita gunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk pergi menuntut ilmu, pergi mengajar ilmu, pergi beribadah, alhamdulillah. Tetapi kalau umur ini disia-siakan pada jalan mungkar, maka kita akan terima azab pada yaumul akhir umur. Yang kedua, kata baginda Nabi, iaitulah ilmu. Ilmu. Betul kena cari ilmu. Dan ilmu yang kita dapat bukan simpan dalam kertas, simpan dalam buku, masuk dalam almari. Ilmu yang kita dapat hendaklah diterjemahkan dalam amal perbuatan kita. Dapat banyak, kita amalkan sedikit, tak apalah, yang penting beramal. Daripada kita dapat simpan tak beramal. Sebab Allah akan tanya besok. Ilmu yang kamu dapat itu, kamu amal ke tidak? Ilmu yang kamu dapat itu, kamu amalkan ke mana? Pada jalan yang Allah redha ataupun tidak? Hari ini, para ustaz, para asatizah yang mempunyai kedudukan yang hebat, berani berada di saf hadapan, membantah apabila diletakkan syarat nak sembahyang Jumaat kena ada cucuk booster. Berapa ramai ustaz-ustaz yang berani ke depan? Bakat dia membisu. Yang keluar selebriti, yang keluar TV, lagi tak berani cakap. Oh, takut besok orang tak panggil keluar TV pula. Mana lebih wajib, cucuk booster ataupun sembahyang Jumaat? Kalau pun nak mewajibkan sembahyang Jumaat kena cucuk booster, berilah ruang dan waktu. Tapi tak, seolah-olah macam kita ni tak mengaji, tak faham. Semayang, cuba tuan-tuan tengok. Saya ingat sama kot sini pun. Muazzin laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas azan, ada setengah orang, oi, untuk bila dah azan itu, baru kelang kabut mandi. Baru turun masuk surau. Tengok orang buat apa? Semayang sunat. Tak semayang lagi, baru azan. Sebab lepas azan tu dia beri ruang untuk orang buat persiapan. Kemudian barulah iqamah, baru mula semayang. Kalau azan hari-hari ini pun kita tunjukkan bagaimana selepas azan tak terus semayang, tapi bagi ruang untuk orang buat persiapan untuk semayang. Ini kan pula nak menetapkan satu ketetapan yang melibatkan orang yang begitu ramai. Patutnya berilah ruang. Di bulan tuan-tuan, siapa yang tidak ambil cucuk booster, pada awal bulan 4 kita tidak akan benarkan untuk solat Jumaat.
barulah ada ruang. Ini lepas cakap 2 hari Jumaat, tak kelang kabut. Yang kena maki hamun siapa? Nazir masjid, jawatan kuasa masjid surau. Yang tu yang kena maki. Yang buat keputusan orang lain. Tuan-tuan tengok di Indonesia. Menteri Agama Indonesia salah cakap je pun. Dia bercakap, dia samakan azan tu seperti mana laungan ataupun bisingnya suara anjing. Itu pun rakyat Indonesia bangun menyatakan rasa marahnya mereka apabila ada menteri yang menyamakan azan ini dengan suara salakkan anjing. Itu Indonesia. Malaysia pekat dia. Sebab apa? Kelang kabut tu duk sibuk nak menangkan pilihan raya di Johor. Kita tak peduli hal agama bagaimana. Hari ini yang kita nampak ke hadapan siapa? Persatuan pengguna Islam Malaysia pula yang ke hadapan. Nasib baiklah Persatuan Pengguna Islam mau juga mempertahankan. Tapi kita hari ini lebih takut kepada makhluk, tak berani membantah. Kalau bantah kangsat lagi, habis kedudukan, habis pangkat, habis bayaran yang banyak-banyak. Seolah-olah kita lebih, orang katakan, takut kepada makhluk dan tak yakin rezeki datang daripada Allah. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahawasanya ingat, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, isteri kamu, harta benda kamu, urusan perniagaan kamu, rumah yang kamu ada, segala yang kita ada itu kalau kita rasakan itu lebih kita cintakan daripada Allah dan Rasul, maka kata Allah, tunggulah. Allah akan datangkan azab siksa yang amat pedih kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi sebab tu kena hati-hati lah dalam bab ni. Kita ni, mereka yang lain mungkin dia dapat perniagaan yang hebat. Kita ni kadang-kadang meniaga yang kecil je pun. Niaga kecil saya dah meniaga kek je tuan-tuan. Hari-hari menjual kek. Kalau niaga benda kecil, niaga kek, niaga goreng pisang, niaga apa pun, kalau perniagaan yang kecil itu pun kita sudah mula mengabaikan perintah Allah, solat ditinggalkan, bagaimana kalau kita dilambakkan dengan orang katakan harta yang lumayan, ujian yang begitu besar dengan kekayaan yang Allah beri, sudah pasti kita lagi jauh terpesong daripada Allah SWT. Belum lagi jadi raja, belum lagi jadi sultan, baru digelar sebagai raja sehari. Pengantin baru pun dah tinggal semayang dah. Baru pengantin baru, raja sehari, dah tinggal semayang. Belum lagi jadi raja betul-betul, besok dia rasa macam dunia ni dia yang punya. Baik, bagi mereka yang beriman dan yakin akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti buat? Maka dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dia menggariskan ada 14 perkara. 14 perkara tuan-tuan yang kita kena buat, bukan setakat mengaku aku beriman kepada Allah, aku beriman Allah Tuhanku. Tak cukup sekadar itu, tapi kena laksanakan. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali bila mana kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka kena mengiktiqad. Ada dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan dia juga kena beriktiqad bahawa bukan sekadar Allah menjadikan makhluk yang ada di alam ini, tetapi Allah menjadikan dan Allah mengurus dan mentadbir alam ini. Dia tak buat-buat tinggal begitu saja. Tak. Ada orang kadang-kadang lahirkan anak, lahir-lahir dia tinggal je anak dia. Tinggal. Kadang-kadang lahirkan anak tu bagi ke orang. Allah ni tidak, tuan-tuan. Allah dia menjadikan makhluknya dan dia mengurus dan mentadbir alam ini. Binatang ada peruntukan rezeki dia. Manusia ada peruntukan rezeki dia.
tumbuh-tumbuhan, ada peruntukan rezeki dia. Allah dah jamin. Allah tidak akan biarkan begitu saja. Tapi kita manusia kadang-kala ya, bila miskin kita katalah kita tak mampu nak menguruskan sebab kita miskin. Bila kaya, kesibukan kita menyebabkan kita tak mampu uruskan juga. Jadi nak tunjukkan bahawa kita takkan sama seperti mana apa yang mampu dilakukan oleh Allah. Sebab itulah Allah ini Maha Suci. Kita dah dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha Suci Allah. Kenapa Maha Suci Allah? Sebab Allah ini dia tak macam makhluk. Jauh sungguh. Nak dibandingkan takkan dapat dibandingkan. Allah Maha Suci dia. Dia ciptakan hamba dia, cipta manusia contoh. Dia cipta manusia, ada manusia itu menjadi kafir, ada manusia itu menjadi muslim dan beriman. Yang kafir ini, walaupun dia kafir, dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang cipta dia, dia menentang balik. Tetapi Allah tetap memberikan rezeki kepada dia. Tengok, Maha Suci Allah. Allah tidak pernah sombong. Allah tidak pernah bongkar. Allah tidak pernah takabur. Tak macam manusia. Bila Allah ini, dia jadikan makhluk dia, manusia yang Islam. Walaupun Islam, tapi kadang-kadang tidak menunaikan ibadah. Nama saja Islam, Muslim. Tetapi tidak mukmin. Namun demikian dari segi memberikan rezeki, tetap Allah berikan rezeki. Walaupun dia itu seorang yang engkar kepada perintah-perintah Allah. Pergi kerja tak menutup aurat, pakai skirt. Gaji dia pula makin besar naik pangkat. Yang pergi kerja pakai tudung tutup, litup aurat semua, tak naik pangkat. Sekali imbas kita tengok macam Allah sayang kepada orang yang buka aurat pula. Tengok rezeki dia murah je pun, naik pangkat. Yang menutup aurat ni tak naik pangkat. Itu pandangan mata kasar kita. Tetapi kalau kita menyelam, melihat kembali, kenapa Allah jadikan sedemikian? Sebab Allah nak berikan kekuatan iman pada diri orang yang menutup aurat ini. Allah uji dia. Aku nak tengok sejauh mana kesabaran kamu setelah mana mentaati perintah aku. Aku berikan lagi beberapa ujian. Nak tengok sejauh mana kamu turut bersabar. Sama juga dengan orang yang tidak menutup aurat tadi. Allah uji dia dengan Allah berikan kesenangan. Allah lambatkan rezeki kepada dia. Allah nak tengok sejauh mana kamu bertambah kufur dengan nikmat yang aku beri. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekira mana kata Allah, kamu syukur dengan nikmat yang aku beri. Kamu syukur dengan nikmat yang aku beri, janji Allah akan aku tambah. Tak kira tambah dari segi bilangan, tambah dari segi keberkatan, tambah dari segi kesihatan, semua Allah boleh buat. Tapi janji Allah tetap benar. Allah akan tambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, sekira mana kamu kufur dengan nikmat aku, ingat kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Azab aku sangat pedih. Jadi kita akan dapat azab kalaupun di dunia kita nampak senang lenang, walaupun kita kufur, walaupun kita engkar segala perintah Allah, tetapi yakinlah kita tidak akan terlepas. Azab Allah akan menunggu kita pada yaumul akhir. Maka sebab itu kena letakkan diri kita sebagai orang yang bukan sekadar Muslim, tetapi jadilah seorang yang Muslim, yang mukmin dan muttaqi. Orang yang ada keimanan. Ciri-ciri keimanan ini macam mana? Cakap memang kita senang nak cakap, semua orang nak jadi orang yang beriman. Ciri-ciri beriman, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, Allah dah berikan garis pandu.
Orang yang beriman ini yang pertama sekali dia kena sentiasa bertaubat kepada Allah. At-ta'ibun. Banyakkan bertaubat. Bersihkan diri. Kan kita dengar ceramah Isra' wal Mi'raj. Ada kan ceramah sini kan Isra' wal Mi'raj. Cuba kita lihat ketika mana baginda Nabi SAW didatangi oleh Jibril nak bawa pergi bertemu dengan Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke Baitul Ma'mur, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum bergerak itu apa yang dibuat? Baginda Nabi dibawa oleh Jibril alaihissalam pergi ke telaga Zamzam, kemudian dibelah dadanya, dicuci jantung dan hatinya, dimasukkan hikmah. Kenapa perlu semua itu, tuan-tuan? Kenapa? Sebab nak tunjukkan, Allah nak ajarkan kepada kita bahawa kalaulah Nabi aku yang aku sayang, Nabi yang aku maksum, aku pelihara dia, tapi bila dia nak datang bertemu dengan aku nak dia datang dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Itu Nabi yang maksud. Kita ni, kita bukan Nabi, ustaz je pun, tuan guru je pun, orang biasa je pun, Perdana Menteri je pun, Sultan di dunia sahaja pun. Sudah pasti kita ini akan, orang katakan, tersandung dengan dosa dan maksiat yang ada. Jadi kalau Nabi pun dibersihkan dirinya untuk menghadap Allah, nak tunjukkan kita ni nak menghadap ke tak menghadap Allah besok, semua orang akan menghadap. Berapa ramai dah jamaah surau kita yang pergi seorang demi seorang, seorang demi seorang, dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi pun dibersihkan, maka kita pun kena sering kali buat persiapan membersihkan diri kita, kerana kita tidak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah. Syarat kematian bukannya mesti tua. Syarat kematian tak semestinya sakit dulu. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Kena COVID 3-4 kali. Tak mati-mati kawan tu. Kawan yang tak kena COVID pula mati dulu. Sebab mati bukan syarat kena COVID. Nak bagi tahu bahawa tapi COVID ni tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan belajar ke tidak. Saya belajar juga sikit tentang COVID ni. COVID ni rupanya dia tak serang orang perempuan, dia serang orang lelaki je. Sebab tu orang lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat kena cucuk booster. Dan dia hanya datang serang pada hari Jumaat. Hari lain dia tak datang. Saya pergi kuliah subuh di Masjid Kelang. Pergi kuliah subuh di Masjid Kelang. Waktu kuliah subuh tu, orang penuh. Hari Minggu. Masjid yang sama, orang pun yang sama. Tapi 2 hari lepas, hari Jumaat tak boleh masuk sembahyang Jumaat. Sebab tak cucuk. Tak ada cucuk booster. Tak boleh masuk sembahyang Jumaat. Tapi hari Ahad kuliah subuh saya penuh pula boleh masuk. Saya kata tuan-tuan, semalam 2 hari lepas tak boleh masuk. Hari ni boleh masuk. Masjid yang sama, orang yang sama. Oh, baru saya faham. Rupanya Omicron ni, COVID punya ni, dia datang serang hari Jumaat je. Hari lain dia tak serang. Sebab tu orang tak cucuk pun boleh masuk. Sebab tu kita suruh menteri tu fikirlah sikit. Ataupun orang yang meletakkan syarat tu fikirlah sikit, buat tindakan tu bagilah orang kata sesuai. Kadang-kadang buat bagi kita pertikaikan benda-benda yang pelik. Masuk anugerah juara lagu tak payah pula cucuk poster. Menari meloncat-loncat ke tengah jalan penuh di pilihan raya negeri Johor, tak pula perlukan ada booster. Buatlah syarat, tak ada booster jangan keluar mengundi kalau berani. Tak berani. Sebab apa? Sebab urusan agama sahaja yang akan di second class kan. Bukan setakat pemimpin tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang urusan agama kita buatkan dia jadi second class. Nak pergi ke Nuri, agak pakai baju lawa tak? Baju lawa. Kasut, ambil yang simpan dalam kotak, bawa keluar. Datang surau, berani pakai kasut cantik. Tak boleh, tak, orang curi.
Cari kasut-kasut buruk saya, tuan-tuan saya datang pakai kasut sebelah lain. Kalau ada kat luar tu kasut saya tu. Jangan tuan-tuan ambil pula. Sebab ada satu hari saya pakai kasut pergi masjid, pergi kuliah, keluar kasut saya orang ambil. Bila orang ambil kasut saya tengok kasut mana nak pakai balik ni. Jemaah kata, kenapa Ustaz? Kasut orang ambil? Ada orang minat. Tu kasut banyak tu Ustaz, ambil pakai je lah. Mana boleh macam tu? Orang sapu kasut kita, kita sapu kasut orang. Sama kita dengan orang tu. Jadi saya pun tunggu tengok kasut mana yang last kali tinggal. Sekali saya nampaklah ada kasut sebelah warna hijau, sebelah warna biru. Kasut yang pergi tandas tu kasut masjid. Saya pun fikir kasut ni masjid ni, tak apalah saya pakai kasut ni lah balik. Saya pakailah balik keluar. Baru keluar sekejap ke depan jumpa dengan Pak Imam. Pak Imam kata, patut saya cari kasut saya tak jumpa. Rupanya Ustaz gaibat kasut saya. Rupanya kasut yang sebelah lain tu kasut Pak Imam. Saya kata kat Pak Imam tu, Pak Imam, saya tak pernah jumpa seorang imam yang zuhud macam Pak Imam. Kasut sebelah lain. Saya kata, zuhud betul Pak Imam ya? Apa jawab dia? Ustaz, bukan saya zuhud. Sebenarnya kasut saya pun dah banyak dah orang curi. Jadi saya pakai kasut sebelah lain ni. Sejak saya pakai tu tak hilang-hilang. Malam ni lah pula hilang, Ustaz yang ambil. Jadi kita nak sebutkan tuan-tuan kena yakin kepada qada dan qadar. Kalau dah memang Allah tentukan kasut kita tu nak diambil di orang, tuan-tuan pakai kasut buruk macam kasut Pak Imam tu sebelah lain pun disapu oleh orang. Yang sapu pula Ustaz. Kalau dah Allah tentukan kasut tuan-tuan tu selamat, pakai kasut bawa keluar pada kotak pun akan selamat. Yakin. Jangan kita second classkan dalam urusan agama. Sebab tu siapa yang pernah pergi Mekah dia tahu lah kan. Siapa yang pergi umrah, pergi haji, duk takut kasut hilang. Hilang. Ya. Cuba dia buat tak tahu je. Reda je. Tak hilang. Tapi dia punya bimak, kasut ni beli mahal ni, kasut kau tak apalah, kata selipar RM12, ini RM40 yang aku beli ni. Sagi hilang, sagi hilang sungguh. Sebab tu apa pun yakinlah kepada qada dan qadar. Jadi apa yang mesti kita buat? Yang pertama sekali iaitu kita kena iktiqad bahawa Allah ni dia tak macam makhluk. Dia menciptakan semua makhluk-makhluk yang ada dalam alam ini dan dia mengurus takbir. Semuanya Allah beri. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, saya katakan tadi, orang yang beriman yang pertama sekali disebut dalam Al-Quran at-ta'ibun, orang yang sentiasa bertaubat. Duduk saja-saja daripada kita duk menyanyi lagu yang ada, lebih baiklah kita zikir munajat. Lebih baiklah kita istighfar, astaghfirullah rabbal baraya astaghfir. Lebih baik. Sebab apa? Sebab dengan kita beristighfar gugur dosa-dosa kita. Yang kedua, disebut di dalam Al-Quran juga nak jadikan orang yang beriman, dia kena jadi sampai nak tidur balik malam nanti, daripada bangun pagi tadi duduk kat surau ni tak keluar-keluar sampai malam duduk kat surau lah. Sebab nak jadikan ibadah. Ibadah bukan solat saja. Banyak lagi benda-benda lain. Kita pergi buat urusan pejabat, cari rezeki, semua jadi ibadah. Yang penting waktu kita mencari rezeki, pakaian kita menutup aurat. Ketika mana kita keluar mencari kerja, jangan sampai kita melalaikan syariat Allah. Solat kena buat. Meniaga kecil-kecilan ke, meniaga besar-besaran ke, tetap jangan tinggal solat. Sama ada kamu sebagai pekerja bawahan ataupun sebagai majikan, tetap jangan tinggalkan solat. Termasuklah dengan ibadah-ibadah yang lain, zakat. Ini hari ini kita duk sibuk. Kenapa kita duk taja sana, taja sini? Sanggup keluarkan penajaan untuk anugerah juara lagu 100,000 pemenang pertama, berapa puluh ribu untuk pemenang-pemenang ni. Kenapa? Kenapa semua ni? Sebab nak lari daripada bayar income tax. Lari daripada tak kena bayar income tax. Sebab dalam income tax besok boleh tulis, saya ada menaja anugerah juara lagu. Yang menangnya pula, siapa menang itu hari?
Patutlah semua tak tahu sebab tak tengok. Taja tu taja ni nak elak daripada bayar income tax. Islam suruh bayar zakat dulu. Yang duk takut income tax kenapa? Semua penaja-penaja ni ramai terdiri daripada orang Islam. Kadang kalau kita lebih takut daripada kita kena tindakan tak bayar income tax daripada kita besok dihumban ke dalam neraka sebab tidak membayar zakat. Dalam Al-Quran Allah dah sebut, orang yang tidak membayar zakat, hartanya besok akan membakar ubun-ubun dia. Harta tadi akan bertukar, kata baginda Nabi SAW, menjadi ular yang mana menggigit dia. Kesakitannya amat sangat sebab ular itu terlalu berbisa sehingga tidak ada bulu pada kepalanya, kata baginda Nabi. Sambil dia menggigit, dia kata, rasakanlah, akulah hartamu waktu di dunia dulu. Semua tu Allah dah beri peringatan. Tapi kita lebih takut tak kena kena tindakan daripada lembaga hasil dalam negeri daripada kena tindakan yang Allah tetapkan. Kena jadikan diri kita alhamidun, orang yang sentiasa bertahmid. Duduk saya saja daripada tak ada apa, ikut yang imam bimbing kita tadi. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lebih baik. Itu semua disebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah. Tapi nak sebutkan yang pertama sekali yang kita kena faham, bila kita mengaku beriman kepada Allah, kita kena yakin dan iktiqad dengan iktiqad yang jazam, yang sungguh-sungguh bahawa Allah ini tuan-tuan bukan sekadar dia buat lepas tangan, tetapi dia buat, dia jaga sehingga kepada akhir kehidupan kita. Nak tunjukkan Allah tu hebat. Manusia tak boleh macam tu tuan-tuan. Sahabat saya malam tadi ada seorang panggil saya pergi rumah isteri dia, cakap terus terang pada saya, menangis. Isteri dia ni, dua-dua orang ni dah tua dah. Isteri tu kaki kena potong, kencing manis. Darah pula kena cuci seminggu 3 kali. Bayangkan tuan-tuan, dengan kaki kena potong di atas kursi roda. Umur dah tua. Dua-dua laki bini dah tua. Saya bila tak ada apa, malam Jumaat saya pergilah rumah, pergi baca Yasin sama-sama, sebab dia orang nak pergi ke surau masjid, tak boleh, kita pergilah rumah dia. Mengadu hal kat saya, kami ni anak tak ada ustaz, ada seorang anak saja. Memang saya kenal lah anak, itu pun anak bela. Dibelanya anak itu daripada umur berapa bulan, bela sampailah hari ini dah besar panjang, 30-an. Dicarikan jodoh bagi dapat isteri, dah dapat anak. Bila ibu dalam keadaan begitu, walaupun itu ibu angkat, dibelanya kamu lebih daripada mak sendiri. Kamu pun tak tahu di mana mak bapak kamu. Dia jaga kamu menatang seperti mana minyak yang penuh. Tapi hari ini bila ibu itu terlantar di atas kursi roda dengan kaki yang tidak ada, terpaksa diusung seminggu 3 kali, bawa pergi cuci darah oleh bapa yang sudah tua. Anak buat tak peduli. Bukan setakat buat tak peduli, malah duit mak bapak dia habis dia ambil. Maknya menangis cakap kat saya malam tadi, ustaz, duit saya dalam akaun habis ustaz, puluh ribu semua habis. Bapaknya pula kata, itu hari dia ambil duit saya ustaz, dia kata nak simpan apa premium. Biasalah orang tua tak faham. Dia kata nak masukkan simpan premium ustaz. Berapa haji dia ambil? Adalah lebih kurang dalam 60-70 ribu dia ambil. Dia kata nak simpan premium. Hari ni apa satu pun tak ada ustaz. Tuan-tuan bayangkan, cuci darah bukan free. Dapat ibu angkat yang kaya begitu, akhirnya habis duit mak bapak. Sebab apa? Semua kad dipegang. Dia anggap mak bapak dah tua. Ini semua takkan terlepas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun ibu angkat tuan-tuan. Maka sebab itu kita katakan Allah, dia cipta manusia, dia tak lepas. Dia ciptakan haiwan, dia tak lepas. Dia takbir urus beri rezeki. Tapi kita manusia kadang-kadang lupa dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberi peringatan buat diri saya dan kepada seluruh yang hadir.
bahawa kita ni boleh mendidik anak, tetapi belum tentu lagi anak itu akan menjaga kita. Maka siapa yang nak jaga kita? Allah. Sebab itu apa pun kita buat, jangan harap kepada anak, jangan harap kepada isteri, jangan harap kepada suami, jangan harap kepada makhluk. Haraplah kepada Allah, kerana Allah yang akan menjaga kita. Jadi kalau kita jaga Allah waktu susah, Allah juga akan jaga kita waktu kita susah. Baik? Kalau kita jaga Allah waktu kita senang, Allah juga akan jaga kita waktu senang. Jadi nak tunjukkan kita jaga Allah SWT tidak ada rugi, cuma kadang-kadang kita tidak nampak pemberian Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita yakin Allah tidak pernah mengabaikan hamba-hamba. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, fahamkanlah kami ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkanlah ya Allah bagi diri kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqamahkan kami di atas agama yang benar, akidah yang sahih, dan istiqamahkan kami di atas amalan yang sentiasa mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya di atas kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah, dikenal syurga olehmu, maka kami merayu kepadamu wahai Allah, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di sekitar flat ini ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia, jadikan kami dan juga mereka semua di kalangan hamba-Mu yang dikurniakan dengan kelancar lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadat ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau redha dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.